Dajjal ialah manusia. Allah Ta'ala bagi kat dia sihir. Sihir dia tidak pernah dimiliki oleh mana-mana tukang sihir. Lagi best macam ni, sihir dia, kekuatan dia tidak pernah dimiliki oleh iblis dan syaitan. Ustaz betul ke ni? Okey, macam ni. Sebetul ke tak betul? Nabi sebut keseluruhan syaitan yang ada di atas muka bumi Allah, ketika Dajjal keluar, kesemuanya adalah pekerja Dajjal. Pekerja, bukan Dajjal yang minta tolong iblis. Kan? Iblis satu je, bapak. Dia punya bawahan dia semua syaitan. Kesemua syaitan ni pekerja bawahan Dajjal ketika Dajjal keluar. Maksudnya hak Dajjal miliki tu, sihir yang Dajjal miliki itu tidak dimiliki oleh syaitan dan iblis. Saya sebut satu je sihir dia. Apa dia? Dia menghidupkan orang. Setakat nak turunkan hujan, nak keringkan air sungai, setakat nak keluarkan emas, setakat nak teknologi. Semua orang tahu Imam Syafi'i khatam Quran dalam Ramadan 60 kali. 60 tuan-tuan. 60 ni kita sampai hari ni umur 56. 20 kali tak sampai lagi. Pagi ni umur 43, 10 kali pun belum sampai. Tu ada yang kena tu. Bila kita baca kisah salafus salih, antaranya al-Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah, salafus salih, beliau mengkhatam sebanyak 60 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Orang hari ni dengar, dongeng, tak mungkin. Sebab nak habis 3 kali pun tak mampu dalam Ramadan yang baru ni. Sebab hari ni saya dan kita semua nak habiskan 5 kali khatam dalam Ramadan baru ni pun tak mampu. Tapi jangan risau, sebab semua orang akan lalu. Dia tak sedar bahawa ada orang baru 19. Dia tak sedar bahawa ada orang baru-baru ni baru 23. Nak pergi latihan lagi. Dan orang tu sendiri pun tak tahu bahawa hari itu adalah hari terakhir beliau. Kebanyakan manusia tidak tahu bahawa hari itu adalah hari terakhir orang itu. Untuk saya dan kita semua sentiasa bersedia. Sebab tu berhijrahlah sebelum ke alam barzakh. Maksudnya kalau petang ni umur kita 27, 34, 46, berapa pun umur kita, malaikat itu tidak pernah bertanyakan kamu bersedia ataupun tidak pada hari tersebut. Dan waktu itu tak ada pilihan. Saya yang bercakap tak ada pilihan. Seorang yang di Pertuan Agong tiada pilihan. Seorang pengarah tiada pilihan. Dan seorang kameraman dia tak ada pilihan untuk tambah 1 saat ataupun kurangkan 1 saat. Tak ada pilihan. Ada orang semayang 5 waktu je. Semayang sunat pun malah bukan dia meluat. Semayang 5 waktu elok. Baca Quran pun sikit-sikit je. Tapi kalau bab sedekah, dia tak takut. Duduklah makan dengan meja mana pun, singgah di kedai mana pun, mesti dia yang bayar. Padahal gaji pokok dia 18 je. Gaji pokok dia 2,300 je. Tapi tang mana pun dia duduk, dengan siapa pun dia duduk, mesti dia yang bayar. Sedekah dia banyak. Dia adalah orang yang Allah Ta'ala cipta. Dia mudah bersedekah. Dia suka bersedekah. Dia lapang hati bersedekah. Dia rasa manis dengan ibadat sedekah. Maka sebab tu ada pintu syurga, namanya babus sadaqah. Babus sadaqah, pintu sedekah. Dalam surau ni pun ada yang dekat dah ajal dia. Dan malam ni dia datang untuk mendengar perjalanan alam barzakh yang sudah menghampiri beliau. Saya tak tahu nak siapa nak mati tau. Saya kata saya dia ni tahu ni. Saya tak tahu. Tapi selalu kalau ceramah tajuk kematian ni, mesti ada calon yang hadir. Betul? Tahu ni? Takkan tak ada ni tahu ni? Ada. Dan malam ni dia akan mendengar sebahagian daripada apa yang dia akan lihat. Sekarang dia sedang mendengar. Nombor 1,
semua yang bernyawa akan rasa sakit mati. Sakit mati itu akan dirasai oleh saya dan kita semua seorang sekali je. Dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat, terus masuk belah noh. Sebab sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang sembahyang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah terang mana pun, tapi kalau dia sembahyang, buah dia ada had. Percayalah. Buah macam mana ustaz? Alah, buah balik lambat, isap rokok, buah suka melepak. Budak kalau dia buah terang mana pun, kalau dia semayang, hak dia ada perenggan insya-Allah. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak semayang, maka jahat dia tidak bersempatan. Sekecil-kecil amalan kejahatan ialah seperti dia lalu tepi rumah jiran dia, tepi pokok, dia tarik satu daun sahaja daripada rumah jirannya, pokok yang tumbuh di dalam rumah jiran, tarik satu daun. Satu kejahatan yang dia lakukan, menarik daun daripada pokok rumah jiran itu pun akan ditulis oleh Allah SWT. Setelah 3 tahun dibicarakan, kamu telah diputuskan bersalah dan dihukum gantung sampai mati oleh pihak mahkamah. Hukum gantung sampai mati ni selalunya bila diputuskan 2 minggu lepas tu ke, sebulan lepas tu ke, gantung. Mahkamah pun beritahu hari ni 29 hari bulan 1 kamu akan dihukum gantung. Contoh 15 hari bulan 2 2016 iaitu hari Jumaat. Orang Islam akan digantung pada hari. Laki-laki ni dia akan dibawa balik ke mana? Bawa balik ke penjara. Di penjara, siapa yang kena hukum gantung sampai mati, dia tak duduk ramai-ramai dah. Dia akan dibawa duduk di bilik belakang, seorang-seorang. Nama dia sel akhir. Nama dia apa? Sel. Dia akan diasingkan duduk di sel akhir, dan nama dia ketika itu ialah banduan akhir. Maka tiap-tiap hari dia akan tengok tarikh berlalu. Umur dia hanya baki lagi 2 minggu, 15 hari sahaja. Baki usia dia untuk dia bangun boleh bernafas, untuk dia bangun boleh mandi, boleh makan, tak boleh tengok dah ahli keluarga dia. Dia hanya ada berapa? 15 hari. Seronok dah ada hidup 15 hari. Makan lalu dah, tidur lena dah, nak sembang dengan orang lagi ke 15 hari? Tak sembang dah. Setiap hari apa yang dia akan buat? Paling banyak dia akan buat ialah sembahyang. Cuba tengok. Kita ni kalau tahu mati bila, kita tak tinggal sembahyang. Contohnya kita tahu nak mati 3 bulan lagi, tinggal sembahyang? Tak tinggal dah. Kalau tahu kata nak mati lagi 3 bulan, kita curi duit ayah lagi ke? Tak dah. Tak curi dah. Ni kalau tahu nak mati 3 bulan, duk keluar dengan awet lagi ke? Tak keluar dah. Sebab dia tahu yang tu dosa, dia tahu. Maka pakcik ni, banduan akhir ni, dia pun diasingkan di piduk sana, duduk sorang-sorang. Sari. Warden kata, warden penjara kata, pilah waktu bila pun tengah malam, kita akan tengok dia sentiasa bersolat, duduk diri, Allahu Akbar. Tengok. Baru kita nak semayang, sebab tahu kata di mana bila kita mati. Hak jenis ni tuan-tuan, hak duk nampak benda pelik-pelik ni bukan kes pertama hak saya jumpa. Berlambak dah. Saya pergi Sabah,
Ada satu budak, dia bertobat apa semua, mula semayang apa, mula elok tutup aurat apa semua, lelaki lah. Lepas tu kita duk tengok dia, sebab lama banyak hari saya duduk dengan dia, 5-6 hari saya perhati dia. Pukul 12 dia keluar, dia pergi duduk tengah padang, dia duduk tengok. Saya perhati dia. Kes macam tu banyak dah. Saya nak tengok ni jenis apa pula. Tengok perhati tu, saya tahu dah. Hak ni dia nampak. Esok saya pun panggil dia, dia duduk dak. Saya kata cakap betul-betul. Saya bukan, kamu bukan orang pertama. Banyak dah. Kamu nampak benda pelik-pelik? Dia kata ya. Saya nampak malaikat. Saya kata malaikat macam mana? Cerita. Saya kata bukan malaikat, setan. Banyak tuan. Dia main, lepas tu dia mengajar. Ajak hak nu, ajak ni, kawan ni pula berubah. Last sekali dia duk rasa dia dipilih oleh Allah. Rupa-rupanya duk tunjuk ke dia ni syaitan. Tuan-tuan masuk alam barzakh, banyak mana pun dosa, selain dosa syirik lah, jangan syirik. Banyak mana pun dosa, dengan syarat Quran adalah kekasih hati tuan-tuan. Maka bila mungkar dan nakir mai, orang-orang yang ahlul Quran ni tuan-tuan, ahlul Quran ni, walaupun sehari dia tak baca sejuzuk, tetapi dia baca dengan ikhlas sehingga dia rindu Quran, sehingga Allah menulis dia sebagai ahlul Quran. Tuan-tuan, berapa ramai makcik-makcik yang duk mengajak Quran di kampung, jenazah mereka tidak dimakan ulat. Dia bukan ustazah, dia tak hafal Quran pun. Saya ada anak murid korek liang kubur. Bila nak berlaku pindah kubur tuan-tuan, kubur lain korek, semua hancur, semua tulang. No, ada makcik tubuh dia seperti dikebumikan pada hari itu. Bila tengok batu nisan 30 tahun yang lalu. Tuan-tuan, 30 reput lah, tulang lah, tulang reput kira 30. Dia ni ada hak bahagian-bahagian ni kan, reput dah tuan-tuan lah. Macam baru tanam, macam baru simpan. Bila tanya bukan ustazah, bukan hafal Quran pun, mengajak Quran jadi kampung. Quran. Nampak tak? Bukan syarat hafal, tetapi mencintai dan dicintai Al-Quran. Pilihlah tuan-tuan satu ibadat kita ni bagi seronok dengan ibadat tu. Try nak bagi seronok. Cuba dengan sedekah. Tak boleh sedekah, cuba dengan Quran. Tiap-tiap orang Allah akan buka pintu hati dia untuk dia senang dengan satu ibadat, insya-Allah. Cari. Ulama kata ketika mana kamu cari dan telah mencuba banyak ibadat, ni ulama sebut 5, 6, 7, 8 jenis ibadat, kesemuanya tak rasa manis. Kata para ulama, ketahuilah ketika itu hati kamu telah pun hitam keseluruhannya. Hati ini ketika Allah Ta'ala cipta, dia adalah bersih. Semua manusia